Selamat petang, salam sejahtera. Ini berita yang lain daripada yang lain. Ini keluar daripada Anwar Ibrahim, tetapi yang menggemparkan kita semua apabila ramai orang dah mula lupa Najib Tun Razak, ramai orang dah mula lupa siapa bosku, ramai orang dah mula lupa di mana bosku, ramai orang dah mula lupa tentang tidur makan bosku Najib Tun Razak, begitu juga dengan Rosmah Mansur. Tapi hari ini kita diingatkan sekali lagi tentang apa kedudukan Najib Tun Razak ketika ini. Dan aku pasti ramai yang orang tak tahu bahwa sekali lagi Najib kalah di mahkamah. Ini pasti kau tidak pernah tahu kan? Kalau kau tak pernah tahu, sebarkan video ini supaya semua orang tahu bahwa hari ini, hari Jumat, Najib kalah lagi di mahkamah. Apa cerita bosku? Nanti awak cerita sekejap lagi. Tolong sebelum itu, tolonglah tekan butang subscribe supaya kamu dapat siaran-siaran langsung daripada aku, siaran-siaran live daripada aku, juga konten-konten yang berkaitan politik dalam channel ini, supaya kamu dapat ikut terus apa yang aku dapat ulas dan paparkan kepada kamu semua. Terima kasih kena tekan butang subscribe itu ya. Itu percuma, tak perlu bayar apa-apa. Oke, baik. Apa yang berlaku hari ini? Mahkamah batalkan saman pendakwaan salah Najib kepada Thomas. Itulah yang aku cakap tadi. Najib kalah lagi di mahkamah yang kau tak pernah tahu. Dan yang lebih menarik lagi, Najib diarah untuk membayar pula kos guaman. Nak tahu cerita penuh? Ikuti. Aku baca untuk kamu semua. Tapi tolong share video ini supaya semua orang tahu bahwa ada rupa-rupanya kes Najib yang Najib kalah hari ini. Ya, kita semua tertumpu pada Anwar, tertumpu kepada parti-parti politik selepas PRU, tapi kita sudah lupa tentang kes Najib. Najib mula dilupakan sudah kan? Kesian jugalah, baru berapa bulan dia di penjara, orang mula lupa dia. Tommy Thomas berjaya dalam permohonannya untuk membatalkan saman pendakwaan salah dikemukakan Najib Razak terhadap bekas peguam negara itu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan bekas pegawai tertinggi kerajaan itu untuk membatalkan tindakan sivil yang dikemukakan Najib tanpa perlu melalui perbicaraan penuh. Tuntutan Najib terhadap Thomas melibatkan pendakwaan ke atasnya dalam 4 kes jenayah yang sedang berjalan, iaitu kes rasuah RM2.28 bilion 1MDB, kes pengubahan laporan audit 1MDB, pecah amanah berkaitan syarikat pelaburan petroleum antarabangsa IPIC bernilai RM6.6 bilion, dan kes pengubahan wang haram SRC International Sdn Bhd berjumlah RM27 juta. Saman sivil itu bagaimanapun tidak melibatkan 7 pertuduhan berkaitan kes rasuah RM42 juta SRC yang menyebabkan Najib kini meringkuk menjalani hukuman penjara selama 12 tahun di penjara Kajang. Semasa prosiding dalam talian hari ini, Hakim Ahmad Bachi memerintahkan Najib membayar kos sebanyak RM12,000 kepada Tommy Thomas. Membacakan alasan penghakiman, hakim itu memutuskan bahawa Najib gagal memberikan bukti bahawa Thomas melakukan penyelewengan dalam jawatan awam, berniat jahat dan kecuaian dalam 4 kes mahkamah. Ahmad juga menegaskan duluan undang-undang masih menegaskan hakikat bahawa kuasa Perlembagaan Peguam Negara di bawah Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan untuk memulakan atau menarik balik pertuduhan jenayah bukanlah satu yang boleh dicabar di mahkamah. Dia menambah, Najib tidak boleh bergantung kepada keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung isu kekebalan bekas Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC Sundra Rajo daripada pendakwaan kerana keputusan itu melibatkan keadaan yang jarang berlaku dan luar biasa. Ahmad berkata dakwaan planatif bahawa Thomas meramalkan tuduhan dengan membincangkan perkara itu pada tahun 2012 sebelum pelantikan defendant sebagai peguam negara di bawah pentadbiran harapan pada 2018. Tidak dapat dikekalkan kerana Thomas ketika itu sama seperti mana-mana orang awam yang membincangkan isu kepentingan awam, kata peguam tersebut. Hakim juga berkata terdapat mekanisme semak dan imbang bagi memastikan Thomas bertindak dalam batas undang-undang
apabila mengemukakan pertuduhan terhadap Najib dalam 4 kes mahkamah. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan daripada Mahkamah Tinggi hari ini yang mana telah pun memutuskan Najib kalah dalam tuntutan saman terhadap Tommy Thomas, apabila mahkamah kata mahkamah membatalkan saman pendakwaan salah Najib terhadap Thomas. Menurut Mahkamah Tinggi, mereka membenarkan permohonan bekas pegawai tertinggi itu untuk membatalkan tindakan sivil yang dikemukakan Najib tanpa perlu melalui proses perbicaraan penuh. Wah, ini barulah hebat. Belum lagi dibicara sudah diputuskan, kerana menurut daripada ketua ataupun hakim yang telah memutuskan dalam membacakan penghakimannya itu, mereka memutuskan Najib gagal memberikan bukti bahawa Thomas melakukan penyelewengan dalam jawatan awam, berniat jahat dan kecuaian dalam 4 kes mahkamah, kata hakim tersebut. Dan selain itu juga, Ahmad juga menegaskan duluan undang-undang masih menegaskan hakikat bahawa kuasa Perlembagaan Peguam Negara di bawah Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan untuk memulakan atau menarik balik pertuduhan jenayah bukanlah sesuatu yang boleh dicabar di mahkamah. Memang tak boleh. Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan kuasa kepada Peguam Negara adalah tidak boleh dicabar di mahkamah, kata hakim tersebut. Dia juga menambah, Najib tidak boleh bergantung kepada keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung isu kekebalan bekas pusat timbang tara antarabangsa Asia AIAC Sundra Rajo daripada pendakwaan, kerana keputusan itu melibatkan keadaan yang jarang berlaku dan luar biasa, kata hakim itu lagi. Ahmad juga berkata dakwaan pelanatif iaitu Najib bahawa Thomas meramalkan tertuduh dengan membincangkan perkara itu pada tahun 2012 sebelum pelantikan defendant sebagai Peguam Negara di bawah pentadbiran harapan pada tahun 2018 tidak dapat dikekalkan kerana Thomas ketika itu sama seperti mana-mana orang awam yang membincangkan isu kepentingan awam, kata hakim tersebut. Mudah saja difahami, macam kita-kita lah. Kita tidak ada apa-apa kuasa, tapi kita mempunyai hak untuk membincangkan kepentingan-kepentingan awam di luar sana. Suka hatilah kita membincangkan, kata hakim itu. Hakim berkata terdapat mekanisme semak dan imbang bagi memastikan Tommy Thomas bertindak dalam batas undang-undang apabila mengemukakan pertuduhan terhadap Najib dalam 4 kes mahkamah tersebut. Itulah dia saudara-saudara sekalian, keadaan Najib yang terkini yang orang tak pernah tahu. Rupa-rupanya Najib kalah lagi di Mahkamah Tinggi hari ini dan dikehendaki membayar RM12,000 kepada defendant iaitu Tommy Thomas. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.